Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk bab 6 iaitu perantaraan. Okey. Sebelum ni dalam minggu lepas kita telah tengok bab 5 iaitu perantaraan. So bab 5, 6, 7 ni saya ulang semula, ia adalah merangkumi alternatif ataupun strategi resolusi pertikaian ADR. Okey, so bab 5 kita dah bincang tentang perundingan. So bab 6 kita akan bincangkan pula tentang perantaraan. Okey. So dalam slide yang sama. Okey, perantaraan ni adalah biasanya dilakukan apabila perundingan tidak berjaya ataupun perundingan tak sesuai dilakukan. Jadi perantaraan adalah alternatif seterusnya. Okey. So perantaraan ni anda kena ingat nama Inggerisnya adalah mediasi. Walaupun dalam bahasa Inggeris kita panggil mediation. Mediation ni penengah lah. Orang tengah. Okey. Biasanya kita pakai orang tengah apabila kita melakukan perundingan yang mungkin tidak berjaya dan kita perlu bantuan orang tengah. Okey, perantaraan adalah proses penyelesaian konflik oleh pihak ketiga. Okey, di mana pihak yang bertikai akan beri persetujuan kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan pertikaian. Orang ketiga ini kita panggil sebagai orang perantaraan. Okey, dia perantaraan ni samalah macam orang tengah yang kita tujuannya untuk membantu kita keluar daripada konflik. Okey, dalam Islam kita panggil pegawai suluh ataupun pegawai pendamai. Sebab tu kalau dekat mahkamah kita ada pegawai suluh ni. Mereka sebagai perantara dalam konflik. Mereka tidak akan menentukan penyelesaian. Cumanya mereka membantu dalam proses perbincangan tersebut. Okey, sebab tu kalau kamu tahu sebenarnya dalam kalau dalam mahkamah, kan, maksudnya bila kita filekan kes pun, mahkamah tak akan terus bicarakan kes tersebut. Dia akan minta kita jumpa dulu dengan pegawai perantara ni, pegawai suluh ni kalau dekat mahkamah syariah. Sebabnya mereka nak minta kita cuba selesaikan pakai orang tengah dulu lah. Maksudnya pegawai ni akan dengar apa tuntutan dan kalau boleh selesai di luar mahkamah, maksudnya kita guna mahkamah, cumanya kita hanya guna pegawai ni lah. Dan orang tengah ni akan dengar tuntutan dan mungkin kalau berjaya perbincangan tersebut, kita tak perlu lalu perbicaraan. Yang itu kita akan bincang nanti dalam bab arbitrasi ataupun litigasi. Okey? So dekat orang tengah ni maksudnya senanglah, kita tak perlulah nak kena ada bukti, nak kena lampirkan dokumen-dokumen, nak kena bicara semua, tak perlu. Sebab tu kita perantara ni antara kaedah untuk menjimatkan kos mahkamah. Okey. So seterusnya maksudnya perantara ni biasanya dia akan bantu dululah. Kalau tak berjaya juga barulah kita akan lalu mahkamah. Okey, lalu maksudnya akan ada perbicaraan ataupun dipanggil saksi dan sebagainya lah, kan, sebab dia perlu dibicarakan di depan hakim. Kalau tidak, kita boleh bincang guna orang tengah ni je, dia boleh bantu. Okey. So sebab tu kalau kes-kes mahkamah mereka tak adalah terus semua bawa kepada perbicaraan. Ada yang boleh settle dengan guna orang tengah sahaja. Okey, perantara ni antara jenis-jenis perantara kita ada perantara rangkaian sosial, pengantara autoritatif dan juga pengantara bebas. Pengantara rangkaian sosial ni macam kawan-kawan kita lah. Sebenarnya kita sendiri mungkin telah pun menggunakan khidmat perantara, kan, secara tak langsung. Kita ada panggil kawan kita untuk bantu kita berbincang ke, kan, orang ketiga. Ataupun orang ni dia ada kewajipan personal dengan kita. Contohnya macam adik-beradik bergaduh, lepas tu kita minta mak ayah jadi orang tengah ke, ataupun kita ada hubungan lah, hubungan dengan orang tersebut yang berkonflik tersebut, dan kita minta orang yang ada kaitan dengan kita lah untuk bantu jadi perantara. Ataupun kita boleh ambil perantara autoritatif, orang yang lebih berkuasa daripada pihak-pihak yang berkonflik tadi. Contohnya kita boleh ambil orang tengah di kalangan majikan kita. Contohnya kita berkonflik dengan rakan sekerja, so kita boleh ambil majikan sebagai orang yang berkuasa. Ataupun kalau pelajar berkonflik antara dua orang,
Okey, yang lebih berkuasa mungkin pensyarahnya lah yang akan jadi orang tengah. Okey, apa-apa sahaja yang lebih berkuasa lah, ataupun kita boleh ambil perantara bebas yang kita lantik daripada sistem kehakiman lah. So tadi bila kita filekan kes, hakim akan beri satu, bukan hakim lah, maksudnya mahkamah sendiri akan beri kita satu perantara yang boleh membantu kita untuk menyelesaikan konflik kita. Okey. Syarat seorang perantara adalah dia mesti tak ada kepentingan dalam kes tersebut. Tak kisahlah kita ambil siapa pun sebenarnya, bila kita nak guna orang tengah, kita tak boleh orang tengah yang ada kepentingan. Dia tak sama dengan perundingan. Perundingan ni dia antara dua pihak dan pihak-pihak tersebut melantik orang yang memang berpihak kepada dia. Tetapi kalau perantara, dia kena ambil orang tengah yang memang tak bias dan tak ada kepentingan lah. Maksudnya kalau konflik antara menantu dengan anak sendiri. So kalau kita ambil mak ayah, takut mak ayah ni ada kepentingan sebab contoh dia tak nak anak dia bercerai. Jadi dia pun tak jadi, dia tak adil lah. Jadi mungkin dia tak jadi orang tengah yang baik sebab dia terpaksa bayar sebab walaupun anak dia ni kaki pukul, tapi dia mungkin terpaksa sebab dia ada kepentingan, dia tak nak dengar penceraian dalam keluarga. Jadi dia tak menjadi orang tengah yang baik. Sebab tu kita syarat perantara, ambil orang yang tak ada kepentingan. Okey, maksudnya kita lantiklah kawan yang contoh kita tengah berebut harta pusaka, jangan ambil orang yang ada kaitan dengan harta tersebut. Kita ambil orang luar yang memang tak ada kaitan. Maksudnya kalau kita dapat harta tu pun dia tak ada apa-apa, kita tak dapat harta tu pun dia tak ada apa-apa. Dia tak ada kepentingan dalam hal tersebut. Sebab kalau tak nanti boleh jadi bias. Okey? Sebab tu lantiklah orang yang sesuai. Kedua, bersikap berkecuali. Berkecuali maksudnya tak berpihak. Tadi pasal kepentingan, tak ada dapat faedah apa-apa daripada konflik kita. Okey, yang kedua, dia tak berkecuali. Dia bersikap berkecuali, bukan tak berkecuali, berkecuali. Dia kena berkecuali ni maksudnya dia tak pihak mana-mana. Dia tak boleh pihak A, dia tak boleh pihak B, dia kena duduk tengah-tengah. Ini syarat seorang perantara. Kalau perantara tu dah ada ciri-ciri bias ataupun berpihak mana-mana, itu dah kira tak berkecuali lah. Jadi kita kena pilih yang berkecuali. Ingat ya. Yang ketiga, mempunyai kepakaran. Confirm lah bila kita ambil orang tentang faraid ke, kita kena ambil yang tahu tentang hukum faraid. Bukanlah kita ambil orang tengah yang memang tak tahu apa-apa tentang isu tersebut. Okey. Orang tengah ni mestilah ada sedikit ilmu tentang satu-satu perkara yang kita nak bincangkan tu lah. Okey, ciri-ciri pendekatan perantara biasanya, kenapa kita ambil perantara? Okey, so macam saya cakap tadi lah, perantara biasanya kaedah seterusnya apabila perundingan tak berjaya. Kan? Perantara ni pun kalau kadang-kadang untuk unsur tidak setuju yang serius ni maksudnya kes yang konflik lah. Kes yang besar. Okey. Maksudnya kita ada kes-kes yang berat kan, yang perlukan orang tengah, dia tak boleh nak settle dengan hanya dua pihak, dia perlu ambil orang tengah. Okey, biasanya isu-isu serius lah, isu-isu kenegaraan, isu-isu macam contoh konflik negara ke kan, kita boleh ambil orang tengah. Seterusnya, emosi yang cenderung intens ni maksudnya kita beremosi bila kita bincang berdua. Contohnya lah, kita tahu, okey, contoh konflik suami isteri. Sebenarnya suami isteri ni boleh je berunding. Kan, kalau diorang nak perceraian pun, mereka boleh berunding secara baik. Tetapi ada kalanya emosi tu dipengaruhi emosi. Jadi kita terpaksa ambil perantara supaya perantara ni meneutralkan. Maksudnya perantara ni dia taklah meneutralkan emosi. Maksudnya kita terkawal lah bila ada orang tengah. Maksudnya kita tak adalah nak marah-marah. Bila kita cakap tu kita beremosi. Bila ambil orang tengah ni kita terkawal sikit emosi kita. Okey? Kita jadi nak marah apa semua dah jadi kurang sebab ada orang tengah. Sebab kadang bila emosi dipengaruhi, kita tak boleh bincang dengan baik. Sebab tu kita pasal ambil perantara. Ketiga, ketaksamaan yang serius. Macam memang berat sebelah yang sangat serius, kita pasal ambil orang tengah sebab contoh macam mana nak kata ketaksamaan yang serius ni macam contoh kita ada kuasa yang tak seimbang. Contohnya kita bergaduh dengan majikan dan memang mungkin majikan tu salah. Tapi bila kita tak ada pangkat yang sama, jadi ataupun kita banyak benda yang berbeza, bercanggah dan kita perlukan bantuan orang tengah untuk menjelaskan keadaan.
Okey, seterusnya tingkah laku negatif yang sering diulangi. Contohnya pihak-pihak ni bila berbincang je ada je menyumpah ke, pukul kita ke, kan. Bila kita nak bincang je dia mula naik tangan. Dia mula mengherdik. So perbincangan tak berjaya, so kita tak boleh berunding, kita terpaksa ambil orang tengah. Sebab tu kadang-kadang kita terpaksa ambil lantik pihak yang dihormatilah supaya pihak yang buat kerja negatif tu dia malu untuk buat benda-benda yang tak baik kepada kita bila berbincang. Tak kisahlah buat tindakan negatif yang selalu ulang tu macam menipu kan, bila bincang dia menipu. So dia tak jujur, so macam mana kita nak dapat rundingan yang baik? Okey, seterusnya ada kepentingan pihak tertentu. Contohnya perantara, bila kita pakai orang tengah sebab apa? Kadang-kadang pihak-pihak tertentu yang mempengaruhi menyebabkan keputusan tu jadi bias. Okey, so kita perlukan orang tengah. Pihak-pihak yang kadang-kadang benda-benda ni berkaitan dengan politik kan, menyebabkan isu tu jadi tak adil. Kita perlukan perantara untuk nampak nampak seimbang. Okey, seterusnya ketidaksetujuan yang serius tentang bagaimana data harus diperoleh. Okey, kita perlu ambil seorang orang tengah. Macam contoh kita berbincang tentang research dan kita dah dapatkan data tapi dua-dua pihak ni rasa tak setuju. Okey, jadi kita perlulah orang tengah yang boleh seimbang keadaan tu. Seterusnya ketaksefahaman tentang isu harus diberi keutamaan kan, tak nampak mana nak dulukan. Masing-masing pun bercanggah. Okey. Yang ni nak dahulukan isu ni, yang ni nak dahulukan isu ni, jadi terpaksa ambil orang tengah. Sebenarnya tidak ada forum untuk perundingan. Maksudnya kita tak ada ruang nak berbincang kadang-kadang. Memang ada kan, contohnya ethnic minority. Mereka ni tak boleh nak berunding. Contohnya kenapa mereka selalu ditindas ke, golongan minoriti selalu ditindas. Kita perlukan bantuan NGO orang tengah yang boleh bantu supaya ada forum, ruang berunding. Kadang-kadang kita memang tak ada ruang tu untuk berunding. Seperti kita ni konon etnik minoriti ke, kita ni golongan yang sedikit ke kan, kita mungkin tak dilihat untuk berunding. Jadi kita pasal ada orang tengah. Ataupun pihak terlibat suka memulakan perundingan, maksudnya dia orang suka melarikan diri, mengelak kan. Jadi terpaksa. Macam kat mahkamah pun kadang-kadang kita nak bincang suami isteri. Okey, proses contoh isteri. Nak ajak berbincang tapi memang susah suami nak bagi kerjasama. Asyik-asyik tak ada kat rumah, lari. So kita filekan kat mahkamah, mahkamah pun kata mereka bagi pegawai suluh untuk berbincang. Pun boleh lah. Okey. Seterusnya pihak yang pentingkan diri sebab mahkamah ni dia akan panggil kita datang. Okey. Pihak yang pentingkan diri dan tak mahu bertolak ansur, okey, memang tak nak kalah, memang nak menang je. Jadi terpaksa ambil orang tengah. Okey. Dia je nak menang. So ada berat sebelah ataupun memang dia nak menang je. So awak terpaksa ambil orang tengah lah. Konflik dilihat daripada berkaitan satu pihak ataupun konflik yang betul peribadi pun boleh ambil orang tengah. Okay, so seterusnya apa peranan perantara ni sebenarnya kan? Mungkin ada yang dah jadi perantara ataupun ada juga yang tak pernah jadi perantara, tapi biasanya kita tahu perantara ni sebenarnya sepatutnya dialah yang membuka saluran komunikasi sebab kita tahu tadi biasanya perantara diambil sebab kita tak ada ruang untuk berbincang. Jadi perantara ni kena mulakan komunikasi yang baik. Dia yang kalau dua-dua pihak ni macam dingin, tak nak berbincang, dia kena mulakan, dia kena lead. Okay, pengesah ni maksudnya dia tahu isu. Okay, dan dia tahu pun bila perbincangan ni dia tahu akan pergi ke mana. Maksudnya pengesah ni dia mengesahkan. Contohnya kadang-kadang orang konflik pasal tanah. Sedangkan kita tahu pakcik ni punya tanah sebenarnya tapi orang yang pemaju ni duk desak-desak dan sebagainya. Dan sebenarnya kita dah tahu dah. Kita ni pengesah lah. Okay. Kita tahu isu tersebut dan kita tahu sebenarnya benda ni hak siapa. Walaupun kita sebenarnya tak ada keputusan, kita tak boleh nak buat keputusan untuk menentukan siapa betul salah, taklah. Okay, tapi kita tahu. Facilitator proses, kita membantu proses. Okay, lepas ni nak buat apa, Okay, lepas dah bincang, kita akan send agreement. Dia akan ada satu, ataupun kalau tak setuju lagi, kita akan bincang balik proses awal. So sebab pengantara ni perlunya lebih teraturlah perbincangan kita. Bukanlah perantara ni bila ada keadaan kelang kabut. Kan, sebab kadang-kadang bila kita berunding sendiri, dia jadi macam tak tahu mana satu dulu. Okey, proses apa dulu. Kejap-kejap bincang kan tertukar pula idea kan. Kita tak nak lah.
So perantara ni dia bincang betul-betul, dia tahu step seterusnya, sign agreement, kalau tak nak, masih ada tak setuju, bincang lagi, okay. Seterusnya jurulatih dia lead. Maksudnya dia ajarlah kita, okay. Kalau kita ni tak boleh bincang dengan baik, kita ni dominan sangat, dia jurulatih ni maksudnya bukanlah macam dia coaching lah, kalau kita panggil dalam bahasa Inggeris ni coaching. Coaching ni macam dia facilitate kita, dia bantu, macam Facy juga. Okay, dia bantu kita macam mana nak berbincang secara baik. Dia coaching. Okay. Seterusnya pengembang sumber. Perantara perlulah seorang yang boleh mengembangkan sumber ni, maksudnya dia tahu kat mana kita nak dapatkan sumber-sumber. Contohnya kalau berbincangan ni, okay, perlu ada report polis, dia pun tahu nak perlu kontak polis, lepas tu perlu kontak peguam. Perantara kadang tak semestinya dia tahu semua. Perantara ni tak semestinya kadang-kadang dia kenalah lawyer, dia kenalah pegawai agama, tak juga. Dia boleh, perantara yang kita lantik di luar ni, kita boleh, yang penting perantara ni dia tahu. Nak tahu, macam contoh kalau kes kita ni ada kaitan dengan polis, dia tahu, dia kata kita kena pergi saluran sini, lepas tu kalau perlu kontak lawyer, okay, dia tahu nak beri sumber kat kita lah. Okay, apa step-step dia, okay. Pengembang sumber ni, sumber-sumber yang boleh dirujuk lah maksudnya, okay. Pemimpin, dia lead lah, okay. Bukan perantara yang dipimpin, maksudnya Asyik A je cakap. Lepas tu perantara ni biar je, tak boleh. Perantara dia lead lah. Dia tak buat keputusan ya, perantara. Okay. Cuma dia lead. Okay, contoh kita nampak A ni cakap banyak, dia kawal keadaan dan diberi pada B pula. Okay. Dia lead lah. Bukan keadaan tu jadi kucak-kacir, bergaduh-gaduh, perantara tak boleh buat apa-apa. Tu salah lah. Seterusnya peneroka masalah, dia mesti tanya lagi supaya perbincangan tu masak lah sepatutnya. Perantara ni bila ada sepatutnya membantu komunikasi. Dia teroka lagi. Okay. Seterusnya dia penguji realiti. Maksudnya bila kita kata mungkinlah mereka dah buat perbincangan, tetapi perbincangan dia orang tak realistik. Okay. Seterusnya apa itu penguji realiti? Perantara mestilah seorang yang menguji realistik atau tidak keputusan yang ditentukan oleh pihak-pihak. Maksudnya perantara mestilah komen lah, maksudnya contohlah pihak-pihak ni bincang untuk buat satu perkara. Okay. Tapi kita kena tahulah perantara, sebagai perantara kita melihat adakah benda tu realistik ataupun tidak kan. Realiti lah kan. Contohnya mereka tentukan untuk ada cawangan 10 buah dalam masa setahun. Realiti ke tidak kan. So kita kena tengok benda tu realiti atau tidak kan. Okay, so dia akan kritik lah. Seterusnya juga sebagai orang yang dipersalahkan. Contohnya bila benda tu tak berjaya, biasanya benda ni akan berlaku lah kan. Perantara sebagai orang yang dipersalahkan bila ada benda tak berjaya lah. Okay. So seterusnya, cara campur tangan perantara ada 4 cara. Okay. Yang pertama, perantara ni diminta terus daripada pihak yang terlibat. Contoh perantara ni mungkin seorang lawyer. Lepas tu pihak-pihak yang berkonflik ni minta bantuan seorang lawyer ni untuk jadi orang tengah kepada konflik mereka. Kita boleh nampak kan banyak isu kat media sosial. Kadang-kadang diminta campur tangan orang tengah. Okay. Ataupun boleh juga dirujuk oleh pihak sekunder. Maksudnya pihak sekunder ni adalah orang yang terlibat secara tak langsung daripada konflik tersebut. Maksudnya mereka bukan orang pertama yang berkonflik, tetapi mereka adalah pihak yang terlibat secara tak langsung. Contohnya yang berkonflik adalah ibu dan ayah dia. Contohnya yang pihak sekunder ni adalah anak kepada family tadi. So pihak sekunder ni boleh mencari kita untuk dirujuk sebagai orang tengah. Okey, seterusnya pelibatan terus daripada perantara sendiri. Perantara boleh juga menawarkan diri sendiri untuk menjadi orang tengah. Maksudnya kita menawarkan kita ni sebagai konsultan perunding. Kan? Jadi kita boleh jadi orang tengah, ataupun kita ni lawyer yang boleh bantu isu konflik tersebut. Kita bantu jadi orang tengah. Okey, so kita pun boleh menawarkan diri sendiri untuk menjadi orang tengah, ataupun seterusnya dilantik oleh badan yang berautoriti.
Okey, macam pihak-pihak berkuasa melantik kita sebagai orang tengah untuk konflik pertikaian syarikat dan sebagainya lah. Okey, peringkat awal dalam proses perantara mestilah membina credibility, maksudnya kebolehpercayaan lah pihak-pihak kepada perantara. Sebab itu perlunya pengantara, sebab kalau kita mungkin perundingan tak berjaya, jadi bila kita nak lalu proses orang tengah, kita mestilah percaya kepada orang tengah tersebut. Jadi orang tengah tersebut perlulah membina kredibiliti dia sendiri. Okey, kredibiliti boleh dibina melalui 3 cara. Kita ada 3, kredibiliti personal, kredibiliti yang institusi dan juga kredibiliti prosedur. So kredibiliti ni boleh dapat daripada 3 cara ni lah. Okey, kredibiliti macam kewibawaan ataupun kelayakan seorang perantara tersebut. Kredibiliti personal adalah kredibiliti yang memang dah terbina daripada peribadi seorang tersebut yang dilihat sebagai mampu berunding, kemahiran mengawal emosi, okey, ada ilmu. Seterusnya, kredibiliti institusi ni kadang-kadang kita mungkin tak ada kredibiliti personal, maksudnya kita bukanlah orang yang dikenali kan, okey, tetapi kita dapat kredibiliti itu melalui institusi yang kita bekerja. Contohnya ada satu firm lawyer yang sangat famous, so kita ni mungkin pekerja baru, tetapi kita secara tak langsung boleh dapat kredibiliti institusi sebab kita bekerja di bawah institusi tersebut. Maksudnya kita ada orang dengar tu, oh awak daripada syarikat law sini-sini, kan, orang pun kenal nama syarikat tu, so awak sekaligus boleh dapat kredibiliti tersebut. Contohlah macam haji umrah kan, orang kata oh mutawif kan, bila orang dengar kita ni mutawif daripada yang famous biasa apa, Andalusia, tabung haji, so kita terus dapat kredibiliti walaupun kita mungkin orang baru. Okey, seterusnya kredibiliti prosedur adalah kita memang orang yang memang dipercayai, contoh lawyer. Terus kita dapat kredibiliti tersebut lah sebab kita tahu tentang prosedur. Okey, dia personal lebih pada kita punya personality lah, nampak kita bijak berunding, okey. Tapi prosedur lebih pada orang yang memang dia tahu prosedur lah, dia adalah orang-orang yang pihak tertentu yang pakar. Yang kedua, menjalin hubungan yang erat. Selepas kita ada kredibiliti, dipercayai, kita perlu menjalin hubungan yang erat dengan pihak-pihak. Kan, kalau kita tak ada hubungan yang baik, mungkin pihak-pihak pun susah nak bagi kerjasama. Itu paling penting lah sebenarnya. Kalau diorang kita tak rapat, dan kadang-kadang bukan maksudnya rapat tu macam jadi keluarga ataupun terlalu rapat macam mana, tapi maksudnya ada hubungan lah. Okey, membina hubungan. Yang ketiga, didik peserta tentang proses perantaraan. Maksudnya kita bagi tahulah proses perantaraan dia ada flow dia. Okey, kita bagi tahulah coaching macam mana prosesnya. Okey, yang keempat, dan kita perlu, ini pentinglah, komitmen untuk berunding. Maksudnya perantara ni dia membantu dalam proses perundingan. Okey, kita ambil orang tengah supaya memudahkan kita untuk perundingan. Jadi perlulah ada komitmen kan. Jadi untuk perbincangan tersebut perlulah orang tu hadir untuk komit. Kalau tak berjaya juga ni, kita sebut kalau perantara pun tak berjaya sebenarnya, kita dah mungkin kena lalu proses mahkamah lah. Maksudnya kita filekan saja saman dan mahkamah akan paksa dia untuk datang kerana saman tersebut. Kalau kita gagal hadir berapa kali, mahkamah boleh komit kita ke penjara dan sebagainya lah kan. Okay. So itulah perantara punya proses pertama. Proses keduanya, kita tahulah, maksudnya bila kita nak selesaikan satu konflik, kita kena kumpul maklumat. Bangun hipotesis ni maksudnya kita buat andaian lah kan. Macam mana, ataupun teori pasal tentang konflik tersebut. Contoh apa, pertikaian rumah ke, syarikat ke, okay? Dan mulakan campur tangan dan kita pun mengesahkan atau membatalkan hipotesis macam andaian kita lah. Okey, proses dalam perantaraan ni biasanya melibatkan penyediaan. Okey, penyediaan lah, bersedia. Lepas tu kita juga menggariskan penyediaan tu dari sudut perantara tu sendirilah. Sedia dengan ilmu dan maklumat. Yang kedua, menggariskan proses dan bina kepercayaan. Maksudnya kita bagi tahu undang-undang disiplin dia lah sepatutnya kan, dan bina kepercayaan.
Seterusnya ambil penyataan dari parti dan buat kesimpulan. Maksudnya kita kena mendengar daripada pihak-pihak. Dan perlulah membuat kesimpulan lah. Okay. So kita kena dengar daripada pihak A, pihak B. Lepas tu yang keempat, kita boleh juga membuat pengasingan isu dan pembentukan agenda. Maksudnya ni macam sesi kaunseling juga sebenarnya. Orang yang perantara ni dia kena tahu apa isu yang ada. Contohnya dua pihak ni berkonflik, rupanya isu dia isu kewangan, isu melibatkan keluarga kan. So kita kena tahu isu. Sebab kadang-kadang bila orang yang berkonflik ni, dia cerita banyak perkara. Jadi kita yang kena susun. Okay, agenda yang pertama kita akan bincangkan tentang ini. Okay, sebab kadang dia cerita tu bergaduh orang ni, bergaduh orang ni, bergaduh itu. Macam-macam lah kan. Last sekali kita yang kena keluarkan, okay, daripada konflik tadi yang awak cerita ni, sebenarnya ada dua isu sahaja, iaitu isu kewangan dan isu apa. Okay, so kita yang asingkan isu-isu tersebut. Sebab kadang bila orang cerita dia tak perasan dia cerita apa, dia pun tak tahu apa masalah dia. Tapi dia cerita sampai 2 jam. Okay. So kita lah kena asingkan isu, bentuk agenda. Seterusnya, ini fasa pilihan. Kita boleh buat sesi peribadi jika ada pihak-pihak yang dominan. Maksudnya macam dia tak boleh, dia asyik dia je bercakap kan. So kita kena buat satu sesi peribadi lah dengan pihak yang mungkin kita nampak dia tak boleh nak bercakap dalam bila sesi bersemuka ramai-ramai tadi. Bersemuka 3 orang tadi. Kan? Okay, ataupun maklumat tak cukup, kita boleh buat sesi peribadi. Kita boleh minta, okay, buat A dengan A dulu, lepas tu nanti saya buat pula dengan B. Okay, yang kelima, pilihan peneroka. Yang kelima adalah pilihan peneroka dan perundingan. Maksudnya kita pilih apa pilihan kita. Kan, benda runding lah. Seterusnya penjelasan persetujuan. Bila dah setuju apa semua, kita pun mula melaksanakan. Lepas tu ulas dan semak balik. Kalau tak berjaya ke apa, boleh runding semula. Okey. Apa kebaikan perantaraan? Maksudnya bila kita menggunakan orang tengah, dia adalah proses pendidikan, iaitu pihak-pihak yang terlibat akan belajar tentang kemahuan pihak lain. Okey, maksudnya kita tahu pihak ni nak apa, pihak ni nak apa. So sebab tu bila ada orang tengah, mungkin kita lebih kawal emosi, kita lebih teratur kan. Tak adalah kita je dominan. Contoh kita konflik dengan anak dan kita rasa kita je betul. So mungkin juga kita perlu belajar tentang apa kemahuan pihak lain. Jadi kita boleh ambil orang tengah supaya kita nampak, kita dapat dengar apa kemahuan anak kita. Sebab kadang bila kita bincang sendiri, mungkin anak tak nak bercakap. Ataupun kalau kita bincang sendiri, kita sebenarnya mungkin bias. Okey? Jadi kita sepatutnya kalau kita rasa kita nak keputusan yang lebih baik, ataupun kita boleh lantik orang tengah. Okey, yang kedua, menyediakan, ini sebab itulah ini suami isteri pun boleh ni sebenarnya. Sebab kita tahu bila kita bincang bersama, mungkin isteri kita dah cik merajuk ataupun susah kan. Jadi kita ambil orang tengah supaya lebih seimbang. Okey, menyediakan model. Ada model sebab perantaraan ni dia tahulah kan. Dia cara nak uruskan konflik ni kan. So dia ada model yang tersusun, lepas tu fleksibel. Perantaraan, apa maksud fleksibel ni? Kalau kita banding nanti, kamu akan belajar seterusnya lepas perundingan, perantaraan kamu akan belajar tentang arbitrasi dan litigasi. Yang itu melibatkan keputusan hakim. Okay, cuma dia ada tahap-tahap dia. Jadi, kalau kita nak tahu, kalau kita nak fleksibel keputusan tersebut, kita tak nak terikat dengan undang-undang kan yang terlalu rigid. Kadang-kadang undang-undang dia akan tentukan siapa betul, siapa salah. So tak fleksibel. Kan? Jadi bila perantaraan ni, kita boleh bincang ikut suka kita. Kita nak apa? Contohlah, perantaraan ni contoh mahkamah bagi hak penjagaan anak biasanya akan dapat pada ibu. Lepas tu lawatan nanti dapat pada ayah. Jadi kalau kita nak fleksibel lagi, kita usahlah lalu mahkamah, kita bincang sendiri macam mana nak bagi fleksibel. Contohnya dapat ayah tu boleh dapat hak lebih. Sebab tu guna perantaraan. Tapi bila berguna mahkamah akan nilai berdasarkan benda-benda yang memang dah ditermaktub dalam undang-undang. Okey, dan jadi benda tu dia tak fleksibel dah, dia akan
dia akan ikut undang-undang. So kalau kita nak fleksibel, kita pakai perantaraan sebab orang tengah dia tak ikut hukum undang-undang. Orang tengah ni hanya ikut apa kita nak. Dia hanya bantu kita menyelesaikan konflik kita dan kemahuan kita berdua. Okey? Pihak-pihak yang berkonflik tadi dia boleh buat apa saja keputusan dia orang nak, fleksibel sebab dia tak ada undang-undang di situ. Sebab tu keputusan fleksibel. Jadi dan juga bila perantaraan, pihak-pihak yang terlibat ni memang terlibat sepenuhnya sebenarnya. Memang dia yang tentukan keputusan. Tak ada siapa-siapa yang akan, kalau kita nak A, sama-sama nak A, dapatlah A. Okay? So kaedahnya menang-menang. Itu kelebihan bila kita guna orang tengah. Sama macam perundingan, kita tak ada orang kalah sepatutnya. Sebab perantaraan ni dia nak bagi kita win-win. Sebab tu kita pakai orang tengah. Win-win tu tak kisahlah macam mana pun. Contohnya, sepatutnya kita mungkin saya sebut hari tu kita mungkin kena bayar sejumlah kalau file kes ni difailkan di mahkamah 500,000, tapi kita cuba nak nego lagi di luar dan kita ambil pula orang tengah kan. So nak puas hati kita pun bincang-bincang, lepas tu kita minta orang tengah bantu kan. So mungkin kita hanya bayar 100,000, yang penting kita tak nak didenda kat mahkamah, kita tak nak ni kan. Jadi so menang-menang lah, win-win situation. Dia tak ikut undang-undang sangat pun sebenarnya. Meneguhkan nasib bagi persetujuan akhir. Maksudnya kita punya perbincangan tu lebih terjamin lah. Maksudnya tak adalah berakhir dengan benda-benda yang tak puas hati kan. Okay. Nasib kita lebih baik sebab bila ada perantaraan, kita mungkin tak akan dipukul, kita tak ada bergaduh-bergaduh kan. Mungkin sebab ada orang tengah ni dia cantik lah flow-nya. Okay, nasib kita lebih baik. Okay, mengurangkan ancaman daripada peribadi yang konflik. Sama lah, maksudnya kita pun tak nak ada ugutan kan, threats. Jadi bila kita ada orang tengah, orang tu malu nak buat benda-benda tak elok pada kita lah. Mengugut ke, mengancam ke. Okay, kelemahan ada batasan lah. Sebab kadang-kadang bantahan lebih sesuai diselesaikan melalui peraturan formal yang sah. Maksudnya bila kita pakai perantaraan, kadang-kadang kita nak langgar undang-undang pun boleh sebab ikut suka kita. Jadi ada masanya sebaiknya kita lalu mahkamah supaya kita dapat keputusan yang adil dari segi undang-undang. Tu kadang-kadang lah ada benda yang kita rasa kita patut lalu mahkamah supaya keputusan tu lebih ikut undang-undang. Tu lebih baik lah. Tapi itu juga kalau kita pakai perantaraan, kita memang ikut suka kita. Dan dia tak ikut mahkamah pun sebenarnya kan. Sebab kita tak pakai law apa-apa pun. Orang tengah hanya bantu dengar. Okay. Okay, so kita dah boleh bandingkan lah sebab awak dah tengok apa itu perantaraan, apa itu perundingan. Okay, so kita cuba bezakan ya. Perantaraan adalah pihak-pihak bekerja bersama dengan perantara bagi menyelesaikan konflik. Okay, maksudnya perantara kena ada di situ. Kalau perundingan, pihak-pihak bekerja bersama bagi menyelesaikan konflik. Maksudnya perundingan ni 2 pihak lah. Ini 3 pihak. Pihak-pihak akan berbincang bersama dengan pihak ketiga atau berasingan dengan pihak ketiga. So kita ada orang 3 tu, kadang dia ada dengan kita ataupun kita mungkin A dengan orang tengah dulu, lepas tu B dengan orang tengah. Ataupun perundingan pula, pihak-pihak dia bertemu biasalah sebab dia berunding. Okey, dan juga bukan tanggungjawab perantara untuk memujuk pihak-pihak. Maksudnya kalau pihak-pihak ni tak nak selesaikan konflik dia, tak nak ambil keputusan yang betul, bukan tanggungjawab perantara lah. Pihak-pihak yang sepatutnya pujuk antara satu sama lain, perantara hanya bantu mendengar dan mengawal keadaan. Pihak-pihak kalau perundingan pula, pihak-pihak akan gunakan pemujukan untuk kepentingan masing-masing. Maksudnya masing-masing akan pujuk satu sama lain untuk dapat. Okey, perantara bersikap neutral, tak boleh mewakili kepentingan mana-mana pihak sebab dia bukan dibayar untuk wakil A atau wakil B. Dia hanya orang tengah yang diambil untuk duduk tengah-tengah. Kalau perundingan, kita ambil wakil. Kalau kita memang mungkin tak mahir berunding macam saya sebut hari tu, kita boleh ambil orang tengah macam lawyer. Kita boleh ambil wakil yang mewakili kita. Jadi pihak-pihak yang kita lantik ni tak bolehlah duduk tengah. Dia kena mewakili kita. Kalau kita dah lantik lawyer A, lantik lawyer B, lantik lawyer. So lawyer A dengan lawyer B perlu mewakili syarikat masing-masing. Okay. Perantaraan lebih kos sebab kita ambil orang tengah yang kita nak. Kalau mahkamah pun, kalau kita ambil orang tengah macam pegawai suluh tadi, ada kos sikit kan. Ataupun kita ambil lantik orang tengah perunding.
Orang tengah yang memang kita bayar, memang kena bayar lah sebab dia orang luar. Perundingan, dia kurang kos kadang-kadang sebab kita tak lantik siapa-siapa, kita bincang sendiri. Mungkin kurang kos lah. Perantaraan boleh jadi lebih lama sebab yelah nak perlukan 3 pihak datang. Okay, perundingan dia bergantung. Kadang-kadang kita dengan kawan kita konflik 1 hari boleh selesai sebab kita terus berunding bersama. Okay. Okay, diharapkan semua boleh faham apa itu perantaraan dan cuba bandingkan dengan perundingan. Okay. So itu sahaja. Sekian, terima kasih.